Jadi kita perhatikan kebanyakan daripada program bahasa Al-Quran, dia belajar bahasa Al-Quran tu dia belajar macam bahasa Arab biasa. Lepas tu contoh saja dia datangkan daripada contoh ayat Al-Quran. Itu saja beza dia. Tapi belajar sama macam biasa. So saya nak terangkan apa yang ada dalam modul Itqan ni. Basically setiap buku ataupun setiap modul akan ada kandungan ini. Cuma level yang berbeza. Bahagian pertama surah. So kita akan mulakan dengan, of course lah kita nak tahu surah tu kita mesti tahu kenal asbabun nuzulnya, pengenalan dia, apa peristiwa di sebalik dia supaya kita tak salah faham dengan maksud surah tersebut dan kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita. And then kita akan masukkan tafsir dan tadabbur. Tapi ringkas saja. Memang kita akan letak terjemahan di situ, tapi kita akan kenalkan dari segi tafsirnya, apa kata ulama dan juga tadabburnya, apa yang kita boleh faham. Sebab banyak ayat Al-Quran ni kita rasa kita dah faham tapi sebenarnya di sebaliknya banyak lagi benda yang kita tak aware. Dan kita akan sangat tekankan kepada balaghah, iaitu keindahan bahasa Arab Al-Quran tu. Kita belajar tafsir, contohnya kita belajar pengertian dia, kita bukan hanya belajar daripada segi dia punya makna dia, apa peristiwa dan penghayatan. Kita akan jedahkan juga contohnya mengapa perkataan ini digunakan instead of perkataan ini. Kenapa perkataan ini berada di depan instead of belakang, kalau ikut susunan yang logiknya dia belakang. Kenapa Allah Ta'ala gunakan huruf ni? Kenapa perkataan ini? Kenapa begini? Kenapa struktur ayatnya di sini? Kenapa bertukar-tukar? Tiba-tiba kata dia, tiba-tiba kata engkau. Ada dalam ayat Quran? Dia bukan ada kesilapan atau apa di situ. Ada rahsia-rahsia di sebaliknya which kita akan singkapkan bersesuaian dengan level lah. Kalau beginner, kita akan singkapkan yang bersesuaian dan lebih atas sikit kita akan singkapkan lebih banyak dan lebih setimpal dengan level dia. Kebiasaannya, satu modul kita akan makan dalam 3 minggu. 3 sesi. Sesi pertama kita akan cerita all about the surah, apa tadabbur dia, apa keindahan dia. Masa tu memang paling orang suka lah. Dia dengar cerita, dia seronok. Tapi banyak benda yang dia tak pernah tahu, kita akan sampaikan dalam sesi ini. Pasti tidak samalah dengan kelas tafsir yang biasa kita lakukan tu. Lebih detail lagi. Dan kita banyak fokuskan kepada keindahan bahasa Al-Quran. Kenapa? Ini satu rahsia saya nak share. Kenapa kita nak tekankan sangat balaghah ni? Keindahan bahasa Al-Quran. Kita dah tahu dah bahasa Al-Quran tu memang indah lah. Balaghah ni maksudnya keindahan bahasa Al-Quran tu kan. Tapi kenapa balaghah? Kenapa nak kena sampaikan? Kenapa tak boleh belajar macam bahasa Arab biasa? Kerana wujudnya fahaman bahawa dalam Al-Quran semua ayat dia adalah straightforward. Fahaman ini sangat berleluasa di kalangan masyarakat kita dan membahayakan banyak akidah. Dia kata Al-Quran itu straightforward. Kan dia turun untuk semua. So dia straightforward. Kita baca memang kita nampak, memang kita confirm boleh faham sendiri. Straightforward. Macam-macam paper kot. Macam itulah. Fahaman ini kalau sekali kita dengar tanpa kita ada basic dalam ilmu agama, kita akan rasa fahaman ini sangat logik dan patut diikuti. Betul? Al-Quran, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mudahkan. Lepas tu diturunkan untuk semua manusia. Kenapa pula dia nak tulis ayat-ayat yang orang tak faham? So Al-Quran boleh difahami straightforward, tak perlu nak singkat balaghah dia. Balaghah tu maksudnya kadang-kadang ada isi tersirat, kadang-kadang ada perlian, kadang ada sindiran, kadang-kadang dia tanya sebenarnya dia bukan tanya. Dalam Al-Quran banyak begitu. Dia tak suruh tapi sebenarnya itu suruhan. Banyak dalam Al-Quran tu ayat dia penyata saja. Tapi sebenarnya itu suruhan. Ayat berbentuk sindiran. Ayat berbentuk apa? Banyak. Itu balaghah kita panggil. Dan ada juga penyerupaan dalam Al-Quran tu. Walaqad darabna linnasi min kulli masal. Kami telah berikan pelbagai perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan tu metafora diberikan dalam itu antara balaghah lah. Dalam Al-Quran tu sangat banyak. Tetapi manusia itu aksara syai'in jadala, yang paling kuat berbantah-bantah. Allah Ta'ala kata dalam Quran tu banyak perumpamaan kami lakukan. Tapi ada fahaman yang mengatakan Al-Quran itu straightforward, boleh difahami begitu saja. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak akan turunkan bagi kat kita. Dia lupa Allah Ta'ala turunkan tu melalui Rasulullah. Dia rasa macam, pak bagi kat engkau. Lepas tu kita dengan apa yang kita ada boleh faham. Bukan. Maka, tengok betapa bahayanya. Daripada fahaman yang mengatakan Al-Quran itu straightforward, dari situlah timbulnya puak-puak kaum-kaum yang menjisimkan Allah Ta'ala. Jisimkan tu maksudnya dia boleh nampak, boleh dilihat, boleh bersudut. Maka mereka katakan Allah itu di atas arash. Di atas. Allah itu turun pada setiap malam. Memang ada ayat tu. Tapi dibayangkan memang Allah Ta'ala tu ke atas, turun. Kemudian naik lagi dekat atas arash. Allah kat mana sekarang? Di atas arash. Siapa pernah dengar pendapat ini? Dan siapa termakan pula? Dan percaya pula pendapat ini yang mengatakan Allah tu sekarang memang ada kat atas arash. Waliyahzubillah, saya harap tak ada yang begitu. Tetapi macam mana kita nak mengukuhkan akidah tu daripada kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita? Daripada mana datang fahaman tu? Allah Ta'ala kata, aku menjadikan Adam tu dengan 2 tanganku. Maka ada golongan yang mengatakan memang betul ada tangan. Memang betul lah Allah Ta'ala kata daripada 2 tanganku. Tapi dia kata tangan macam tangan kita. Ataupun tangan yang lebih berkuasa yang tak boleh kita bayangkan. Tapi ada tangan. Anggota. Allah Ta'ala tu ada anggota.
Maha suci Allah Ta'ala daripada jisim dan jirim. Dan berleluasa. Dan boleh saya katakan hatta dalam social media yang menjadi friendly saya sendiri juga pernah mengatakan perkara tersebut. 5 hujah Allah tu berada di atas arash. Contohnya. Berkata dengan lantangnya. Jadi sebenarnya walaupun dalam warna-warni modul Itqan ini kita sampaikan keindahan bahasa Al-Quran, aktiviti dia ada game lah, ada apalah aktiviti lah apalah. Tapi sebenarnya kita membawa message yang sangat penting. Iaitu Al-Quran bukan semua difaham secara literal dan tekstual. Dia kena konteks dia, kena ada balaghah dia kena ada ulum-ulum lain. Yang perlu dia fahami. Kalau tak dia akan salah faham, membahayakan akidah kalau menyentuh soal akidah. Itu balaghah. Sebab tu pentingnya kita belajar tu daripada sumber yang betul tentang Al-Quran ni. Lepas pada kita ceritakan tentang surah-surah tu, kita ada yang dinamakan kamus mini, kamus Al-Quran. Ikut level lah. Mula-mula dengan kamus mini dulu. Kamus mini ni kita pilih daripada perkataan-perkataan yang kerap diulang. Dalam Quran tu banyak perkataan-perkataan ni. So of course kita kena tahu maksud dia. Tapi adakah itu je maksud dia? Ada tak maksud lain? Contohnya perkataan tertentu, jabal tu. Jim ba lam tu adakah memang gunung saja maksud dia atau ada tak perkataan yang daripada jim ba lam juga tapi membawa maksud lain dalam Quran? Jadi di sini memang kita fokuskan perkataan yang ada dalam Quran dan juga memang kalaupun pecahan-pecahan di yang lain ni fa jim ra ni semua ada dalam Quran. Kita takkan masukkan perkataan yang tak ada dalam Quran sebab kita nak penuhkan kepala kita dengan perkara yang tidak menjadi tumpuan utama kita. Itu peringkat awalnya kita akan bagi kamu begini. Kita perkenalkan 10 kosakata dulu, 12 kosakata dulu, and then kita build the practices and activities around these vocabs, perkataan ini, bagi dia mahir, bagi dia kenal makna, bagi dia tahu macam mana nak guna, bagi dia tahu cara nak tulis, bagi dia cam, bagi apa, itu peringkat permulaan lah. Hatta sampai matlamat kita, kalau kita sebut saja perkataan tu, dia dah boleh tulis dah. Tak payah nak tengok, macam mana nak eja dia, buka lagi, lepas tu baru boleh eja, tak. Itu peringkat beginner. Dia dengar saja perkataan tu, dia dah boleh tulis dengan betul berdasarkan sebutan. Sebab dia dah boleh kenal dah. Dia dah boleh eja dengan baik. Imla lah kita panggil. Kemahiran mendengar dia baik. Dan dia boleh menulis perkataan-perkataan especially ataupun mungkin phrases yang pendek, yang simple dengan tanpa melihat. Itu dari segi kosakata lah. Dan juga boleh tahulah makna dia especially dalam bahasa kita. Dan kalau dah advance sikit baru kita pergi ni. Kamus Al-Quran saya ni peringkat yang lebih advance lah. Kita akan bahagikan berdasarkan dia tu kata apa itu lain. Itu nanti level yang seterusnya, level intermediate nanti baru dia masuk situ. Untuk beginner yang begini. Intermediate tu bukan kena pergi enroll lain tau. Memang dalam Itqan ni juga. Program Itqan juzuk 30 ni. Memang dalam program ni kita akan sampai ke apa intermediate insya-Allah. So kita dah tahu dah juzuk 30 tu kita dah ada kamus mini kita sendiri. Around perkataan-perkataan yang selalu diguna, yang banyak ada dalam Quran. Okay? Itu seterusnya. Lepas dah kenal surah, asbabun nuzul apa semua, dan dah tahu perkataan-perkataan yang penting ataupun yang banyak ini, kita akan masuk pada 4 kemahiran bahasa. Ini baru masuk belajar bahasa Arab. Itu pun kita ada olah supaya dia bersesuaian dengan bahasa Arab Al-Quran. Bukan hanya bahasa Arab komunikasi biasa. Tapi seperti kalau siapa-siapa yang pernah menyertai mana-mana kursus bahasa British Council ke, Cambridge ke, ataupun hatta yang daripada mana-mana kursus bahasa dalam dan luar negara, mesti ada 4 kemahiran ni. Which akan tak jadilah belajar bahasa Arab kalau tak ada 4 kemahiran ni. Orang dah buat kajian, kita mengambil manfaat daripada kajian mereka. Jadi bermula dengan kemahiran mendengar. Jadi kemahiran mendengar ni yang tadi saya sebut. Bila dia dengar, dia tahu tu perkataan apa, dia tahu maksudnya, and then kalau boleh dia dah boleh tulis dah perkataan tu. Sikit-sikit lah kita bawa pergi. So kita tengok satu-satu. Kemahiran mendengar. Apa dia kemahiran mendengar? Seperti kita kata tadi, daripada pendengaran dia boleh tak beza. Contohnya perkataan yang hampir sama bunyi yang selalu menjadi kekeliruan orang kita, boleh tak dia beza? And then dia boleh tak identify perkataan tu makna dia apa? And then kalau nanti lebih advance sikit, boleh tak dia tulis pula perkataan yang dia dengar tu? Contoh, ini contoh saja, saya tak masukkan semua. So kita akan ada sama ada latihan begini, games pun kita ada, online games, online quizzes untuk melatih pendengaran kita. Kita akan bagi dengar audio. Kalau beginner, perkataan-perkataan dulu lah yang ada dalam surah tu. Mungkin kita akan dengarkan satu ayat pendek, boleh tak dia identify perkataan apa yang ada dalam surah tu, and then apa maksud dia, yang mana satu, gitu. Itu kita akan pelbagaikan lah. Yang penting, kemahiran mendengar ni dia boleh mendengar dan dia boleh tahu perkataan yang dimaksudkan, dan kalau boleh advance sikit, dia boleh tulis pula perkataan tu. And then bertutur. Ini bezanya yang kita kata bertutur tu. Bertutur bukan kita kata perbualan yang harian yang seperti biasa. Contoh daripada surah An-Naba ini. Kita akan dedahkan ataupun kita akan kaji uslub. Uslub tu maksudnya gaya bahasa.
gaya Al-Quran tu macam mana dia nak menyampaikan sesuatu mesej. Contohnya pertanyaan macam mana. Ataupun maksud pertanyaan dia apa. Suruhan macam mana. Dipanggil, cara Al-Quran memanggil golongan tertentu ataupun gini macam mana. Kenapa. Apa-apa yang bersesuaian dengan surah tersebut. Kita akan ambil satu daripada setiap surah tu, kita akan fokuskan pada satu sahaja gaya Al-Quran yang boleh kita implement dan juga kita boleh praktikkan dalam kehidupan harian. Contohnya Allah Ta'ala bertanya dalam surah ni malahum la yu'minun. Digunakan untuk mengingkari suatu sikap. Ada sebab apa Allah Ta'ala tanya ni. And then apa lagi contoh-contoh ayat harian yang kita boleh guna untuk uslub ataupun kita panggil meniru dan juga adaptasi daripada bahasa Al-Quran. Jadi bila kita berbicara, bicara kita adalah seperti bicara Al-Quran mendidik kita dengan ada adabnya, dengan gaya bahasa indahnya, dengan tertibnya, dengan sampai maksudnya. Begitu. Sebab kalau kita lihat, contohnya orang-orang penutur bahasa Arab, level tertinggi mereka dalam bahasa Arab adalah apa? Bila pertuturan mereka ala-ala pertuturan dalam Al-Quran. Jadi kita panggil dia petutur gaya Al-Quran. So dia bukan perbualan biasa. Jadi kita bertutur gaya Al-Quran ni, ayat dia kita akan ambil daripada surah yang kita tengah kaji. Okay, so dia related to the surah. Kita belajar tu through the surah. Jadi kita tak adalah kelang kabut. Sekarang kat mana? Bagaimana? Apa semua tak ada. Semua ambil daripada surah tu. Jadi kalau kita tahu kita tengah kaji surah Al-Fajr contohnya, so kita dah tahu dah semuanya daripada situ. Dia punya kemahiran bahasa dia punya balaghah dia, keindahan dia punya tata bahasa semua dari situ. Selepas tuturan, membaca dan memahami. Kemahiran membaca. Ramai yang tanya saya, Ustazah, maksud membaca ni kita kena ngaji ke dalam kelas? Baca bertajwid atau cek itu. Okey. Jadi saya nak terangkan perbezaan membaca dalam bahasa Arab ni dengan juga baca Quran yang biasa kita ingat baca tu. Bacaan yang biasa kita baca, kita kata kita baca Quran yang bertajwid contohnya, itu namanya kita membunyikan saja Al-Quran itu. Kita bukan baca. Kita membunyikan dia saja. Membunyikan dengan bertepatan dengan tajwid dia, panjang pendek dia, harakat dia, dengung dia, apa semua. Kita hanya membunyikan. So selama ni hakikatnya kalau kita hanya baca Quran tu dengan hanya kita belajar pada tajwid saja, tak kenal bahasa Arab tu, kita sebenarnya apa? Kita baca Quran ke tidak? Tak. Kita hanya membunyikan saja Al-Quran tu. Jadi membaca di sini ialah kita faham apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan, and then perkataan ini kita kenal, kita tahu macam mana nak gunakan dia, nak guna apa. Itu baru dinamakan membaca. Jadi dalam Itqan ini kita juga ada kemahiran membaca yang kita akan sampaikan melalui kuis, kadang-kadang games, maze. Tujuan dia balik kepada dia mampu memahami apa yang dia dibaca and then tahu macam nak gunakan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat tertentu. Itu beza dia. Jadi bila kita kata ada kemahiran membaca, bukan membunyikan Al-Quran. Bukan tajwid tak penting, tajwid tu wajib. Tapi dia punya skop dia, ilmu tajwid yang disumbangkan kepada masyarakat Islam kita adalah sekadar boleh membunyikan Al-Quran itu dengan tepat. Tapi dia belum lagi membaca Al-Quran. Sebab dia tak faham. Dan seterusnya adalah kemahiran menulis. Kemahiran menulis, pernah tak kita tanya, kenapa ada perkataan tertentu ditulis dengan cara yang berbeza dalam Al-Quran? Kalau kita perhati, ada banyak perkataan-perkataan yang kat luar tulis lain. Lisan Osmani tulis lain. Walaupun dia tulis lain, dekat sini tulis cara lain. Dekat sana dia tulis cara lain pula. Solah, ismi, Quran, contoh perkataan-perkataan yang gini. Dalam Quran sendiri, cara tulis dia berbeza-beza. Oh, kenapa agaknya? Apa rahsia dia sebaliknya? Kenapa dia tulis dengan cara begitu? Ini antaralah perkara yang kita singkap dalam kemahiran menulis. Okay? Nampak macam banyak, tapi dia hanya masih lagi berkitakan dengan surah ni. Sebab tu saya kata, kita tak risau dengan banyak sudut yang kita cover sebab dia masih lagi berpandukan surah yang sama. So bila kita buka balik surah yang kita dah belajar, contoh An-Naba, kita dah kaji dari berbagai aspek. Kemahiran-kemahirannya dan juga apa yang ada balaghah dalamnya, apa ini, begitu. Semua berkisahkan satu surah. Dan hatta ada modul tertentu ada cerita pula. Belajar daripada cerita yang ada dalam surah tu pula. Baru yang tadi kita kata tadi, balaghah. Balaghah tu keindahan bahasa Al-Quran lah. Kenapa Allah Ta'ala bercerita dengan cara ni? Apa tujuan Allah Ta'ala sampaikan kisah-kisah dalam Quran? Yang seperti kita kata tadi tu, awal-awal lagi. Kalau ada golongan yang menyampaikan bahawa Al-Quran itu faham straightforward saja. Tak perlu balaghah-balaghah ni. Tak ada kiasan-kiasan ni. Which is sangatlah jauh daripada kebenaran dan dia boleh membahayakan akidah. Dan barulah kawaid. Last kali baru kita bawa pada kawaid. Bagi siapa yang tak biasa belajar bahasa Arab, kawaid tu maksudnya tata bahasa Arab lah. Grammar. Bahasa English macam mana kita belajar advance modul dia pun dia tetap akan ada sesi khas untuk ajar grammar.
Jadi selain daripada mengkaji modul-modul bahasa Arab Al-Quran yang ada di pasaran, kita turut mengkaji modul-modul contohnya yang advance, contoh bahasa English, modul-modul yang dah established dalam belajar bahasa English. Kenapa mereka begitu berkesan? Ataupun begitu diraikan lah modul-modul tersebut. Dia orang tak lari daripada benda-benda ni. Dia mesti masuk 4 kemahiran tadi, and then dia mesti grammar tu dia ajar secara orang kata santai saja. Dan masa yang sama boleh dipraktikkan terus dalam pembelajaran dan aktiviti dia. Jadi bukan hanya grammar, grammar, grammar. Bukan begitu. Orang akan rasa dry, bosan. Okay. So ini kawaid, which kita contoh ini kita ajar kawaid, and then kita akan ada banyak latihan, kuis, mainan, cari jejak lah. Itu saja setakat isi pengisian modul. Modul ini sebenarnya disesuai untuk siapa? Sesuai untuk dewasa. Walaupun dia warna-warni, percaya cakap saya, dia sesuai untuk dewasa. Tanya orang dewasa yang telah menyertainya. Cuma dia lebih gembira sebab nampak warna-warni. Sebab biasanya orang kalau bagi dia, mesti hitam putih je. Tak ada orang nak meraihkan inner child dia tu. Nah, dia sangat sesuai untuk dewasa yang nak belajar bahasa Al-Quran. Dan juga untuk kanak-kanak yang dah boleh membaca bahasa Melayu dengan baik lah. Bila dia baca, dia faham apa arahan dia, apa yang diterangkan, then okay. Dah boleh dah. Which is lebih kurang dalam 10, 11, 12 tahun ke atas begitu. Dia dah mahir dah baca dia.